sifat Rasulullah SAW. Bahagian kedua tuan-tuan dan puan, bahagian kedua ni daripada buku tu, insya-Allah saya sambung lagi cerita yang tak habis pada sebelum bulan puasa dulu. Sebab sebelum bulan puasa dulu saya terpaksa paraidkan di antara memberi informasi kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan lawatan kita ke Sabah. Lepas tu sedikit mengenai dengan tajuk ni. Jadi tak habis. Boleh sambung lagi muka surat 236 sampai 243 insya-Allah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni insya-Allah daripada muka surat 236 sampai 243 ni kita akan berkongsi beberapa maklumat tuan-tuan puan. Iaitu sifat al-him. A-L-H-I-L-M-I. Alif lam ha lam mim al-hilmi. Iaitu sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bincang tuan-tuan dan puan, sebagaimana saya nyatakan dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan. Suri teladan yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan, pelajaran akhlak Rasulullah ni menggambarkan kepada kita mengenai dengan sifat-sifat Rasulullah yang baik itu. Kerana Rasulullah itu manusia. Jadi senanglah kita contoh. Itu sebab Allah sendiri memerintahkan supaya kita ikut contoh dia. Walaupun kita lihat dalam surah Al-Furqan, orang kafir berkata, mengapa manusia jadi rasul? Bukan kecantik kalau sekejap malaikat jadi rasul. Alasan dia kan? Alasan dia. Mereka tak tahu bahawa Allah jadikan manusia ni untuk kita contohi. Sebab manusia ada perasaan, ada tingkah laku tertentu. Kalau dia lantik malaikat jadi rasul, payah tuan-tuan. Sebab malaikat tu kalau diprogram oleh Allah sebagai keras, keraslah dia. Malaikat muka nakir, lembut ke? Malaikat jaga neraka, lembut ke? Tak ada. Yang kita tahu bahawa mereka tu cukup keras kan? Cukup keras. Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nampak malaikat? Jadi Allah jadikan Nabi daripada kalangan manusia ni untuk kita contohi. Dan malam ni insya-Allah kurang-kurangnya kita dapat belajar beberapa sifat al-hilmi ni, contoh-contoh dia. Dalam Quran ni nyatakan secara umum je. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan wa innaka ala khuluqin azim dalam surah Al-Qalam kan. Secara umum engkau adalah berakhlak yang paling hebat. Tetapi detail je tuan-tuan ada dalam hadis. Syukur kita kepada Allah SWT tuan-tuan. Di mana para sahabat meriwayatkan hadis, tahulah kita tentang peribadi sifat Rasulullah SAW. Jadi contohnya malam ni insya-Allah kita akan cuba habiskan satu pada sifatnya, ialah sifat al-hilm. Sebenarnya Rasulullah ni banyak sifat kan yang kita dikendaki mengkajinya, yang 4 tu lah kan, yang besar tu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tetapi dalam itu cukup banyak lagi sifat-sifat dia. Yang dah kita belajar dulu kan sifat al-ifahnya, malam ni sifat al-hilmi. Sambung dulu kan. Tuan-tuan dan puan ni kita tengok bagaimana satu contoh yang diriwayatkan dalam hadis mengenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain terhadap baginda Rasulullah, tetapi dia bertindak dengan cara lemah lembut. Balas kekerasan dengan lemah lembut. Dah nampak aja Tuan Lajuna okey. Ada alhamdulillah. Bawa sedap mengajar. Ada tuan-tuan ada satu contoh ni. Rasulullah membalas kekerasan dengan lemah lembut. Dalam Quran tak ada cerita ni, dalam hadis ada. Ini contoh. Sambung bulan lalu
Pada satu ketika seorang badui. Badui ni kita tahu kan orang penduduk padang pasir yang jauh daripada kota. Duduk pendalaman. Sifat orang badui ni kasar atau apa. Maklumlah mereka tu hidup susah. Panas pula di padang pasir. Bukan duduk di dalam bandar. Jadi perwatakan orang badui ni biasanya diceritakan dalam sejarah orang Arab sebagai orang yang kasar, bengis, hot tempered, kata orang putih. Pada satu hari, seorang badui datang meminta sesuatu kepada Nabi. Dan baginda pun memenuhi permintaannya. Kemudian Nabi pun bertanya. Sama ada aku ni, wahai si badui, ada nama tertentu. Saya bubuh nama badui tu. Adakah kamu puas hati dengan sikap aku buat baik pada kamu ni? Ditanya pada badui tu kan. Namun apabila ditanya sama ada Nabi telah membuat baik kepadanya, badui itu mengatakan tidak. Aku tak puas hati lagi. Banyak lagi perkara yang belum kamu buat baik dengan aku. Pemberian yang kamu beri itu pun belum cukup. Sombong je tuan-tuan. Apa nak buat orang jenis itu kan? Badui itu menyatakan tidak puas hati kerana pemberian itu tidak mencukupi. Maknanya apa yang diberi oleh baginda Rasulullah kepada dia ni tak puas hati lagi. Nabi bertanya lah kan dengan tujuan supaya dia menjawab dengan baik. Jadi para sahabat yang ada di keliling Nabi masa itu marah sikap badui ni kan. Kerana mereka tahu kan badui dia banyak ditolong oleh Rasulullah. Macam-macam hendak dia bagi kan. Tak puas hati juga. Para sahabat pemarah ke atas sikapnya dan ingin bertindak ke atas kebiadapannya. Biadab. Biasanya dalam cerita macam ni, Sayyidina Umar selalu hot temper ni. Dia kalau boleh nak pelempar je nak. Tampar je salah kan. Nabi melarang mereka bertindak. Dia kata jangan. Tak payah bertindak. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Walaupun cakap kasar itu, dia masuk dalam rumahnya untuk mengambil tambahan barang-barang yang diminta oleh badui itu. Dia kata, wahai sahabat-sahabat lain, jangan campur. Dia masuk dia dengan senyum simpulnya ke dalam rumah mengambil barang yang dikendaki oleh badui itu. Cerita tak habis lagi Jadi bila badui tak puas hati, ini cerita adalah hadis kan, dia rekodkan dalam buku tu. Nabi pun memberikan lagi kepadanya yang dia hendak tu kan. Kemudian dia pun berdoa agar Allah balas kebaikan Nabi. Nampak tuan-tuan? Bila kita berlembut, nampak contoh tu. Kalau kita berkeras, apa pun tak jadi kan, kata orang berak kan. Berlembut, akhirnya nampak apa yang berlaku. Kemudian dia pun berdoa agar Allah balas kebaikan Nabi dan keluarganya. Tetapi apa Nabi kata? Tak apalah, terima kasih. Ya. Tapi kamu kalau boleh minta maaf kepada sahabat-sahabat yang marah tadi, yang nak bertindak pada kamu, minta maaf kepada mereka. Jadi apa yang kita dapat simpul daripada poin ni tuan-tuan? Nampak? Ya. Marah jangan dilawan dengan marah. Jangan dilawan dengan marah. Kita berlembut, akhirnya nampak tu. Psikologinya manusia memang macam tu tuan-tuan. Memang betul. Api dengan api memang binasa. Api lawannya air. Nampak tuan-tuan? Kalau api, kita curah air. Kan padam. Apa-apa yang berlaku ni. Berlembut badui yang kasar ni atas sikap Nabi yang banyak berlembut dengan dia. Tak puas hati masuk dalam rumah. Bagi lagi apa dia hendak dia. Ini satu cerita tuan-tuan. Kita nampak cerita lain nanti lepas ni. Sama juga dengan cerita ni. Cerita badui juga. Demikianlah tuan-tuan dan puan, sifat lemah lembut Nabi kepada orang yang bersikap dan bercakap kasar kepadanya. Bila kita dah tahu cerita ni, jangan pula kata, oh macam itu ke Nabi? Wallahu'alam. Tidak tuan-tuan. Bukan itu tujuannya pelajaran akhlak Nabi ni. Sekurang-kurang kita dapat tahu gitu rupanya untuk melayan manusia. Kasar orang tu, lembut kita. Tapi sabarlah tuan-tuan. Kata Ustaz Azman, nanti dulu. Dalam semua keadaan ke? Tengok Tidak tuan-tuan. Di akhir cerita nanti insyaAllah akan ada kadang-kadang tertentu Nabi bertegas. Nampak tak? Demikianlah sifat lemah lembut Nabi SAW kepada orang yang bersikap dan bercakap kasar kepadanya. Seterusnya dia melarang pula para sahabat bertindak ke atas lelaki itu. Sahabat memang hot tempered tuan-tuan. Rasulullah pemimpin mereka. Tiba-tiba dibuat kasar macam tu kan. Ya.
Kalau kita sendiri melakukan tindakan macam itu dengan orang besar, sekejap je bawa kepala polis. Dia juga melayan kehendak badui itu. Ini satu contoh. Pemimpin umat Islam, dia layan dengan begitu, rupa oleh badui yang kasar ni, dia lembut. Sebab kita tahu kan, inilah dia pengetahuan yang Allah berikan kepada dia. Dia tahu tentang psikologi manusia. Badui dia jahil, itu sebab dia diam macam tu. Kalau tak jahil, tak bersikap macam tu. Nampak? Allah campakkan ilmu psikologi itu dalam diri Rasulullah. Sampai dia tahu bagaimana keadaan manusia. Kalau manusia macam ni, kena layan begitu. Kalau tidak, tak boleh jalan. Itu contoh tuan-tuan. Sifat al-hilm Rasulullah SAW. Satu. Kemudian seterusnya tuan-tuan, diceritakan dalam buku ni juga, mengenai dengan cara Nabi mendidik orang-orang tertentu ni dengan cara hikmah, bijaksana. Banyak gunakan psikologi dan sebagainya. Ada satu buku mengenai dengan psikologi Rasulullah. Nanti dah habis buku ni nanti, insya-Allah kita share yang itu pula. Psikologi Rasulullah SAW. Dia tulis oleh seorang pensyarah daripada Universiti Terengganu. Ada di tangan saya buku tu. Dah habis ni kita pindah yang tu pula. Ya. Bagaimana Rasulullah menggunakan psikologi dalam muamalat dan juga komunikasi dia dengan orang ramai. Ini tuan-tuan, dia mendidik dengan hikmah. Cerita ni termasuk tuan-tuan. Tapi tak boleh kita ulang kaji balik. Kita lihat macam mana penggunaan psikologi ni. Bukan untuk kita dapat maklumat je. Untuk kita meneladaninya bila sampai kes pada kita macam tu. Cerita ni masuk tuan-tuan. Adalah hadis kan? Seorang pemuda belum kahwin lagi, pemuda tu tak malu-malu tuan-tuan pada pemuda ni. Dalam majlis ramai-ramai macam ni. Kuat pula tu dia minta tu. Minta izin kepada Nabi untuk berzina dengan seorang wanita. Kita tengok macam mana penyudah cerita tuan-tuan. Sebab Nabi tahu juga sebab semua keadaan sahabat-sahabat dan orang ramai ni, latar belakang background mereka tu, Nabi tahu melalui Allah SWT. Termasuk dari cerita pemuda ni. Tanpa malu-malu dalam satu majlis, dia minta izin untuk berzina. Tapi kita tengok ayat seterusnya. Nabi bercakap perlahan dan menyoal beberapa soalan. Tidak pula dia merampus sebenarnya, meninggikan suara. Dia kata, apa kamu ni? Tak malu langsung depan orang ramai. Dia panggilnya pemuda tu, bercakap perlahan dan mengemukakan beberapa soalan. Manusia ni tuan-tuan, fitrahnya memanglah Allah jadikan baik. Jadi kita lihat bagaimana Nabi tahu ilmu tu. Fitrahnya manusia ni memang baik. Kalau betul layanannya, insya-Allah dia akan tunduk. Sebab fitrah dah ada. Nabi menyoal beberapa soalan. Dalam buku tu panjang cerita je. Tapi saya nak ringkaskan di sini dalam poin ni. Ini dia poin dia. Nabi pun bertanya satu persatu. Dia bertanya kepada pemuda satu persatu. Ni pemuda dia belum kahwin lagi ni. Ya. Kamu ni wahai pemuda, kalau orang berzina dengan mak kamu macam mana? Tak nak lah aku. Lebih kurang macam tu lah bahasa kita. Kalau orang berzina pula dengan anak kamu, anak perempuan kamu macam mana? Aku pun tak suka juga. Dengan saudara perempuan kamu macam mana? Tak suka juga. Kesimpulan dalam dialog yang panjang tu, dalam buku tu tapi saya ringkas ni. Maknanya, bila dia bertanya satu persatu dengan pemuda tu katakan, aku tak akan redha, suka kalau orang berzina dengan mak aku, anak perempuan aku, saudara perempuan aku. Memang aku tak suka. Jadi jawapan kita dah tahu kan? Itu dia. Dengan psikologi. Maknanya tuan-tuan, kalau sekiranya kamu pun tak suka orang lain memperlakukan kepada saudara mara kamu, mak kamu, saudara perempuan kamu, begitu juga dengan orang lain. Ini psikologi tuan-tuan. Kalau kita boleh faham mengenai dengan perkara ni, kita tak pernah menyakit orang lain. Contoh tuan-tuan, saya huraikan sikit luar daripada cerita ni. Katalah misalnya kita balik dari masjid, orang belok kereta kita. Lama kita tunggu. Dekat setengah jam, orang tak turun-turun lagi. Entah zikir apa dia atas masjid tu, Allah lah cepat.
Saya pun dah tengok tuan-tuan waktu saya solat di masjid negeri. Kesian nama Allah tu. Kata dia kena belok. Lepas tu barulah turun Pak Ji tu. Tersenggih-senggih turun kan. Minta maaf ya, saya lambat sikit. Lambat sikit apa? Saya dapat. Tuan-tuan dan puan-puan ni, maknanya kalau haji tu kena macam tu, macam mana? Nampak? Inilah psikologi memahami perasaan orang lain. Cuba memahami perasaan orang lain. Psikologi itu dah diperkenalkan di barat. Maknanya kalau kita tak suka orang pelakukan kepada kita, maka tentulah orang lain pun tak suka kita pelakukan kepada dia. Dalam hadis Nabi SAW, selain daripada cerita ni, banyak lagi contoh dia. Banyak contoh dia. Termasuk dalam Tanbihul Ghafilin kan, yang diajar oleh Datuk apa ni itu tu. Tanbihul Ghafilin. Datuk Zawawi. Pernah dalam satu kuliah subuh tu dia cerita boleh dengan ni. Cuba memperbaiki diri kita dengan memahami perasaan orang lain. InsyaAllah. Bila kita rasakan begitu kan, kalau orang buat susah dengan aku, begitu juga aku tak suka. Kita tengok ayat merah tuan-tuan. Nabi SAW letakkan tangannya di dada pemuda itu sebab dia tahu problem dah selesai. Pemuda ni takkan buat lagi. Dan mendoakan dia. Dia letakkan tangan dia di dada pemuda tu. Kemudian mendoakan supaya Allah ampunkan niat buruk dia tadi ni. Ampunkan dosanya dan peliharalah kehormatannya. Jangan dia hendak lagi melakukan perkara buruk ni. Nampak tuan-tuan? Maknanya segi psikologinya, kita ni memang manusia dijadikan begitu. Fitrah kita ni memang tak baik. Ini yang berlaku contoh kan. Nampak tuan-tuan? Mendidik dengan hikmah. Dengan menggunakan cara ni lah. Soal jawab dan sebagainya. Memahami perasaan orang tu. Nabi tak pernah masuk fakulti psikologi ke, universiti psikologi ke. Tetapi Allah yang didik dia tuan-tuan. Sampai dia dapat berkomunikasi dengan manusia dengan cara macam itu. Ini satu contoh tuan-tuan. Sifat al-hilmi, lemah lembut Nabi dengan pemuda yang bercakap benda buruk di depan dia. Tak malu pula depan orang ramai. Senang je dia menguruskan pemuda ni. Okey. Jadi dia melekalah tuan-tuan sifat al-hilmi Nabi ni dan menasihati secara hikmah serta berdoa pula. Berdoa ya Allah, lindungilah pemuda ni ya Allah, peliharalah kehormatannya, ampunlah dosanya ya Allah. Dosa yang berniat nak buat buruk tuan-tuan. Tak berdosa lagi baru nak berniat kan. Okay. Itu satu contoh. Sifat al-hilm. Yang kedua. Tiga. Tadi cerita orang Badui. Kasar betul orang Badui tu. Yang kedua cerita pemuda nak berzina ni. Yang ketiga, peristiwa dalam perang Uhud. Perang yang kedua. Selepas perang dalam sejarah Islam. Jadi selepas perang Badar tuan-tuan, orang kafir musyrik di Mekah tu hot betul. Kita ingat selesai kan bila mereka kalah dalam perang Badar. Walaupun dia datang lagi. Ini banyak peristiwa yang berlaku kan. Sampai Nabi berbincang dengan para sahabat. Kita nak duduk dalam kota Madinah ke nak keluar? Maka macam-macam pandangan. Ada yang kata kita pertahankan dalam kota, ada yang kata kita keluar. Ada orang beri pandangan kalau kita duduk dalam kota ni, dalam kota Madinah tak keluar, nanti datang puak-puak kafir ni, habis dia kejarkan je orang dalam kota Madinah ni. Sebelum dia sampai biar kita perang di luar. Sebab pada Nabi mula-mulanya diceritakan dia bercadang kalau boleh nak duduk dalam. Tapi ada pemuda-pemuda kemudian bercadangkan kita pergi keluar. Akhirnya mereka terasa pula kita ni bantah cakap Nabi. Dan mereka bagi cadangan kan. Dia kata, wahai Rasulullah, kita terimalah cadangan engkau yang mula-mula tu. Kita tak payah keluar. Rasulullah kata bila kita dah kenakan pakaian perang, Nabi takkan ubah lagi dia punya pendirian. Jadi akhirnya mereka keluar dalam perang Uhud. Itu latar belakang sedikit. Cukup ringkas tu. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Ini sebab sikit maklumat mengenai perang Uhud ni. Berlaku pada bulan Syaban tahun 3 Hijrah. Baru 3 tahun berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baru 3 tahun. Dan yang pertama tu kan berlaku perang Badar. 2 tahun lepas tu kemudian datang pula perang Uhud pula. Jadi dalam perang Uhud ni, sebagaimana kita sedia maklum, ada berlaku kesilapan di kalangan para sahabat.
Sebab mereka ni, Nabi kata 50 orang tentera pemanah duduk atas bukit strategik tu. Saya tak tahu bukit tu dulu. Bila pergi umrah tuan-tuan ni, mutawif tunjuk. Saya kata apa orang ramai atas bukit tu? Itulah kata bukit ya, yang dinamakan bukit pemanah. Di atas bukit itulah duduknya 50 pasukan pemanah cekap tu. Tetapi kemudian bila mereka tengok orang lain berbuat harta benda, mereka pun turun sama. Masa itulah Khalid bin Walid datang daripada belakang bukit tu. Naik ke atas dan merampas tempat strategik tu. Kita cerita secara ringkas tuan-tuan. Jadi ramai lah 70 orang diceritakan syahid. Sahabat-sahabat Rasulullah termasuk dalam bapak saudara dia. Sahabat-sahabat yang hebat semua syahid belaka dalam perang Uhud ni. Dan Nabi sendiri pun cedera. Sehingga ada kabar-kabar angin mengatakan Nabi pun dah mati, dah wafat. Nabi pun dah wafat. Bila dengar Nabi wafat, naik lagi angin orang kafir tu. Tetapi tidak tuan-tuan, Allah panjangkan umur Nabi SAW. Sebab risalahnya belum habis lagi. Jadi Allah macam mana pun Nabi akan dipelihara. Sebab Nabi-Nabi dalam sejarah tuan-tuan ada yang kena bunuh. Tetapi dalam Quran menyatakan Nabi akhir zaman ni insya-Allah akan diselamatkan daripada bahaya-bahaya macam ni sampai selesai misi dia. Sampai selesai misi dia. Dan dia mati cara biasa. Mati cara biasa. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dalam perang Uhud ni, selain daripada ramai sahabat yang syahid, Rasulullah pun cedera parah. Jadilah cerita. Bila cedera parah, jadilah cerita. Jadi dalam perang ini Nabi SAW cedera parah, patah gigi dan darah mengalir di seluruh tubuhnya. Ada sahabat-sahabat yang pertahankan Nabi kan, keliling dengan dia dan mereka terpenuh dengan kena anak panah. Yang meninggal dunia pun ada. Nak pertahankan Rasulullah SAW. Ini belum habis lagi cerita ni. Ini lebih kurang. Saya dapat dalam internet gambar. Yang di bawah tu Gunung Uhud, yang di atas yang orang duduk ramai-ramai tu, itu bukit yang namakan Bukit Roman. Dinamakan Bukit Roman ni, tentera pemanah duduk situ tu. Gunung Uhud ni tuan-tuan, dia rendah sekali. Wallahu alam keadaan muka bumi kita agak jadi macam tu. Inilah bukit strategik ni. Yang di atas ni gambar di atas ni. Ni gambar atas ni. Ini gambar atas ni. Pasukan pemanah sini tu. Cerita selepas bila mereka berjaya dalam fasa pertama menewaskan tentera musyrikin, tentera musyrikin pun meninggalkan harta benda mereka. Sebab diceritakan zaman dulu berperang bawa harta benda. Segala kambing, segala lembu, segala barang-barang kemas dibawa. Saya cuba menganalisis dan cuba mencari fakta apa sebab orang dulu bawa harta benda. Rupa-rupanya kata ulama supaya naik semangat. Naik semangat. Sebab bila ada harta benda, mereka kata kalau kita kalah, habis harta benda ni. Baik kita bersungguh-sungguh. Itu katanya, kata teori ulama. Mengapa orang zaman dulu berperang membawa harta benda. Ini yang berlaku tuan-tuan kepada kafir musyrik yang daripada Mekah tu. Orang kafir Quraisy daripada Mekah tu dia datang dengan bawa segala benda-benda tu. Segala binatang-binatang ternaknya, segala barang-barang macam-macam tuan-tuan. Jadi diceritakan tuan-tuan dalam fasa pertama peperangan ini, orang Quraisy pun berterabur, tak lalu lagi, tak sanggup dia menahan anak panah daripada tentera 50 pasukan pemanah tempat ni atas bukit ni. Jadi bila mereka meninggalkan harta benda, orang di bawah ni pun berebutlah harta benda ghanimah tu sini. Agaknya kata orang atas bukit ni, tentera pemanah kan, kalau saya pinjam bahasa orang Perak kan, takkan demo je nak berebut. Kita faham lah. Jadi kerana itu tuan-tuan didorong oleh itu mereka pun turun ke bawah. Turun bawah meninggalkan tempat strategi. Dan melanggar pesanan Nabi SAW. Yang mengatakan apa pun berlaku, kamu jangan turun atau tinggalkan tempat strategi ni. Sebab Nabi dah nampak keadaan itu. Bila mereka tinggal, Khalid bin Walid naik daripada belakang bukit ni. Bawa dia punya tentera, gunakan pula tempat strategi ni. Ya. Habis ada kerjakannya semua orang-orang yang sedang berebut harta benda ni. Itu yang ramai terkorban tu nampak. Itu cerita. Mana sifat Al-Him Rasulullah ni? Sabar dah tu dulu. Ada cerita dia.
Saya nak kongsi sikit mengenai dengan latar belakang perang Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan dah dapat ilmu ni insya-Allah. Dengan kejadian itu, para sahabat meminta Nabi berdoa. Nampak? Nabi sendiri cedera parah, tuan-tuan. Luka, darah menitik sampai ke kaki dan sebagainya. Sahabat-sahabat pernah dipertahankan penuh dengan anak panah. Sebab mereka keliling Nabi untuk pertahankan itu. Jadi akhirnya bila melihat Nabi dah jadi macam itu, apa kata sahabat? Tak ada cerita nak siapa tu ya. Dia kata, wahai Rasulullah, engkau berdoakanlah supaya orang-orang musyrik yang melukakan kau ni dihancurkan oleh Allah SWT. Doa. Supaya mereka hancur oleh Allah SWT. Tapi apa Nabi jawab sahabat? Apa Nabi jawab dalam awal? Dia ceritakan dalam buku ni. Dia kata sesungguhnya aku ni diutus untuk tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah bukan sekejap nak melaknat je orang tu. Tetapi aku diutus sebagai dai, pemberi rahmat. Maknanya di sini tuan-tuan Nabi enggan berdoa untuk hancur musyrik tu. Sebab dia kata aku diutus bukan untuk tujuan tu. Nak menghancurkan orang itu, nak menghancurkan orang ni. Tetapi aku diutus sebagai dai, pemberi rahmat, membawa kebaikan. Kemudian tuan-tuan dicerita dalam buku ni ditambah pula lagi di bawah, di belakang tu. Ya Allah. Ni bukan saya tambah ni dalam buku tu. Pengarang ni tambah. Mungkin ada hadis yang ditemui tu. Kalau kita buka di belakang kan buku tu, mungkin ada rujukan dia. Doa Nabi ni kan. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maknanya pada anggapan Nabi, kalau sekiranya mereka dia tahu aku ni Nabi membawa rahmat, takkan sampai hati mereka buat macam ni. Jadi kata pengarang ni satu contoh, kata pengarang buku ni, ini satu contoh lagi sifat lemah lembutnya Nabi. Orang dah lukakan dia macam tu, sahabat semua berdoa supaya musyrik tu hancur. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa tu. Ini jawabnya. Aku tu bukan nak melaknat. Aku ni dai untuk beri rahmat kepada orang. Bawa kebaikan kan. Lepas tu berdoa pula. Ampunlah mereka tu. Sesungguhnya mereka ni tidak mengetahui. Yang bila kita huraikan maksud tidak mengetahui ni. Kalau dia tahu, aku ni Nabi membawa rahmat, kebaikan, takkan dia buat macam ni. Datang daripada Mekah, sanggup untuk memerangi aku. 3 contoh sifat Al-Hilmi Rasulullah SAW. Berikutnya, membalas kekasaran dengan kebaikan. Ini macam cerita yang tadi kan. Orang Badui tapi Badui lain pula kan. Hadis ini tuan-tuan diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu. Anas ni khadam Rasulullah SAW kan. Kita tahu kan khadam. Maknya Ummi Sulaim kan. Jadi, kecil lagi dia diserahkan kepada Nabi untuk jadi khadam. Dengan tujuan sebenarnya bukan nak suruh kerja rumah Nabi sangat. Suruh anak tu dapat ilmu. Ini satu lagi pengajaran dari kita kan. Tak apa kita bekerja di rumah orang alim. Hantar anak kita biar jadi kuli pun. Dapat ilmu kan. Jadi Anas ni menceritakan tentang kasarnya seorang Badui. Yalah Anas duduk di rumah dia kan. Tahu kan. Macam-macam jenis orang datang. Termasuk seorang Badui ni. Anas menceritakan mengenai dengan kasarnya seorang Badui. Bercakap dengan Nabi. Dan menarik kain di lehernya. Kain selendang, kain selendang ridak tu. Nabi sangkut tu. Ditarik di Badui ni tuan-tuan. Diceritakan dalam buku ni sampai merah tengkuk Nabi. Leher Nabi. Kerana kuatnya taritan orang Badui ni. Cerita Badui lagi. Buruknya zaman dulu cerita Badui lah. Tapi apa nak buat memang betul. Saya pun cuba cari dalam internet kan macam mana rupa orang Badui ni. Rupanya diceritakan orang Badui ni bukan duduk di bandar. Dia duduk di pinggir-pinggir bandar dan sebagainya. Tengah pandai dirikan kemah. Dan mereka ni jadi nomad. Nomad ni pindah randah. Daripada satu tempat ke satu tempat. Bila dah habis misalnya rumput di kawasan tu, pergi pula tempat lain kan. Mereka nak cari rumput, cari air. Jadi dengan keadaan hidup yang begitu, tuan-tuan, pindah rendah sana sini, tentulah sikap dia kasar. Tak kira dia, siapa-siapa pun. Itu contoh gambar dia. Contoh gambar Badui kan. Ini gambar model lah kan. Badui zaman Rasulullah tak
lagi teruk boleh dia kan. Ada kalau kita rajin cari dalam internet. Jadi tuan-tuan ada cerita di sini. Badui ini meminta agar Nabi memberikan harta dakwanya milik Allah dan bukan milik Nabi. Pandai tuan-tuan. Dari segi ni pandai pula dia. Dia kata kamu Muhammad banyak simpan macam-macam barang di rumah. Tetapi yang kamu simpan itu bukan kamu punya. Semua Allah punya. Pandai dia tuan-tuan. Galakkan pendakwah ni kan. Tapi itulah kasar tuan-tuan. Tujuan dia tuan-tuan sebenarnya diceritakan dalam buku ni. Dia nak minta tapi tak ada guna psikologi lah so. Dia kata kamu banyak nyimpan benda ni, itu bukan kamu punya, Allah punya. Kenapa tak bagi pada aku? Lebih kurang macam tu kan? Kata Badui ni. Maknanya membalas kekasaran dengan kebaikan. Nabi tak jawab pasal ikut suka aku lah. Tak ada. Apabila Nabi menjelaskan bahawa baginda boleh membalas kekasaran Badui tersebut ke atasnya. Nabi kata kalau aku nak kasar dengan kamu boleh. Tak ada masalah. Kamu kasar dengan aku nak kasar pun boleh. Pandai Badui itu jawab tuan-tuan. Dia kata takkan Nabi balas kejahatan. Pandai tu. Nabi dia kata takkan nak jadi macam aku juga. Kalau Nabi membalas kejahatan juga lebih kurang aku juga lah. Itu maksud dia. Ya. Badui itu berkata Nabi tidak akan membalas kejahatan dan kejahatan. Bila Nabi kata kalau aku nak kasar kamu boleh juga. Terus Badui dia jawab. Dia kata seorang Nabi takkan macam itu. Dia akan balas kejahatan dengan kebaikan. Sebab dalam fikiran aku tak logik. Nabi balas kejahatan dan kejahatan. Bijak Badui tu. Walaupun duduk lepas pasir. Akhirnya tengok apa tuan-tuan. Banyak Nabi mengalah tuan-tuan. Kita tengok hujah yang keempat tu, poin yang keempat. Nabi SAW pun ketawa mendengar jawapan itu. Boleh dia ketawa tuan-tuan? Bila kata takkan Nabi balas kejahatan dan kejahatan. Nabi ketawa. Dan menyuruh sahabat meletakkan gandum kat atas belakang unta Badui tersebut. Itu apa dia hendaknya. Dia tahu dalam rumah Nabi banyak gandum tu. Gandum yang orang nak bagi pada Nabi kan. Ya, itu dia. Jadi Nabi kata sahabat-sahabat, bagilah pada Badui apa dia hendak. Dia ambil gandum. Dan kemudiannya buah kurma pula. Tak cukup satu unta. Satu unta gandum penuh. Unta yang kedua buah kurma pula. Dua ekor unta sama penuh. Dia layan je kendak Badui tuan-tuan. Sebab dia kata harta yang kamu punya tu bukan kamu punya, Allah punya. Tapi cerita ni walaupun ringkas dan nampak macam bergurau tuan-tuan. Tapi kita nampak macam mana sikap dia. Berkeras pun orang minta macam tu, dia mengalah juga. Apa kendaknya dia layan juga. Bukan setakat gandum je atas ekor unta. Dia bagi tahu pada sahabat, tu unta dia yang seekor lagi tu, letakkan pula kurma di atas tu. Biar ada perhati betul-betul. Jadi demikianlah tuan-tuan, satu lagi contoh sikap al-hilmi nabinya. Dia tidak membalas kekasaran tersebut, bahkan memberi lebih apa diminta oleh Badui itu. Badui pun tak sangka. Dia bukan minta sampai 2 ekor unta dah penuh. Dapat gandum seekor cukup lah kan. Tapi nampak Nabi bagi lebih. Kalau kita baca dalam cerita-cerita lain tuan-tuan, banyak orang masuk Islam. Orang Badui, orang Arab yang syirik itu, termasuk orang Yahudi. Kerana macam ni lah. Satu contoh ceritanya akan kita tahu lepas ni insyaAllah. Berikutnya, balas kekasaran dengan senyuman. Jadi semua ni ada dalam hadis tuan-tuan. Sebab ustaz yang menulis buku ni, dia takkan termerang gitu je. Sebab di belakang buku ni ada bahan rujukan dia kan. Ini cerita tuan-tuan orang Yahudi. Zaid bin San'ah. Pendeta Yahudi sebelum Islam. Padri Yahudi tuan-tuan Zaid bin San'ah. Cerita ni pun termasuk tuan-tuan. Tapi dalam banyak hadis dia tak sebut siapa dia. Sampaikan hadis dalam buku ni baru disebut Zaid bin San'ah Yahudi. Yahudi kan banyak di kota Madinah masa tu. Sebab Yahudi datang di kota Madinah kita tahu kan. Bila Yahudi datang sebab tu.
Dia datang tu kerana mereka dapat ilmu bahawa Rasul akhir zaman akan ada di kawasan itu. Itu yang datang ke Madinah ramai-ramai. Sebab mereka diceritakan dalam sejarah, berperang selalu kan. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Akhirnya dengan adanya dia kata, ramalan mereka bahawa Rasul akhir zaman akan datang di kawasan itu, sama ada Madinah atau Mekah ni. Jadi mereka ramai-ramai pindah daripada Palestin. Ni, Yahudi. Itu puncanya Yahudi ada di Madinah mengikut sejarah. Kerana nak menunggu Rasul akhir zaman. Yang pada anggapan mereka, orang Yahudi juga. Tiba-tiba Allah lantik orang Arab. Kata orang kampung pernah menungging. Allah lantik orang Arab. Jadi akhirnya dia tahu. Sebab dalam kitab mereka dah tahu tentang kebenaran Nabi akhir zaman ni kan, dengan sifat-sifat dia, tak mahu terima. Satu je puannya, sebab orang Arab. Itu je tuan-tuan, perkaumannya Yahudi sampai sekarang. Jadi cerita Zaid bin San'ah ni datang dengan kasar menagih hutang pada Rasulullah. Jadi kata ulama, ini satu contoh bahawa harus kita bermuamalat dengan orang bukan Islam. Sebab zaman Rasulullah pun dia sendiri bermuamalat dengan orang bukan Islam, termasuk berhutang. Hutang orang Yahudi ni. Itu dia. Jangan pula kita kata sah beli kedai Cina haram. Jangan semudah itu tuan-tuan. Sebab dalam sejarahnya Rasulullah pun bermuamalat dengan orang bukan Islam. Tetapi afdalnya orang kita Islam kan. Jadi cerita tuan-tuan ni saya sambung lagi. Dia menarik baju Nabi SAW dan memegang leher bajunya. Pendeta tuan-tuan, tapi perangainya macam orang tak ada ilmu juga. Tariknya baju Nabi. Pegang leher baju Nabi tu. Serta bercakap kasar. Dalam cerita ni apa disebut? Nabi senyum je. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan. Dia cerita bukan cerita apa ni dongeng. Cerita diriwayatkan oleh sahabat dalam hadis. Dan ceritanya yang meriwayatkan Zaid ni sendiri. Zaid bin San'ah ni sendiri. Bila dia masuk Islam, dia ceritakan tentang watak Nabi ni kan. Bila dia cakap kasar, dia tiba Nabi senyum. Apa ceritanya? Biasanya dalam cerita sahabat dan Nabi ni, Sayyidina Umar selalu hot temper ni. Dia pantang semua orang buat biadab dengan Nabi. Bila ada satu majlis, bila ada je orang buat biadab dengan Nabi, memang dia nak kerjakan sungguh. Nabi selalu menyabarkan dia, Umar sabarlah. Itu antara aku dengan dia. Kamu jangan campur. Umar ingin bertindak balas kepada Zaid bin San'ah ni. Aku akan kira dia kata biadab tu dengan Nabi. Pendeta boleh apa? Tapi Nabi melarangnya. Sebenarnya tuan-tuan ni ceritakan ada masa lagi, ada masa 3 hari lagi atau 3 malam lagi. Barulah penuh masa sebagaimana janji. Tapi masa belum habis lagi, tak sabar. Zaid ni nak hendakkan itu bayar hutang. Tetapi ulama-ulama menganalisis hadis ini, mengatakan rupanya Zaid nak test. Ya ke Rasul akhir zaman, macam itu sifatnya. Tetapi bila disahkan begitu sifatnya, dengan hidayah Allah dia masuk Islam. Zaid bin San'ah ni akhirnya radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi masuk Islam. Jadi cerita tuan-tuan ni ada lagi 3 hari lagi baru boleh itu. Tapi dia tak cepat. Namun Nabi SAW menjelaskan hutang itu. Tak apalah. Dia tidak sangat dah walaupun tempohnya belum sampai lagi. Bagilah. Menjelaskan hutang itu dan menambah lagi 21 sak. Ini nama timbangan. Nama timbangan. Maknanya tambah lagi. Ini bukan riba tuan-tuan. Tambah. Okay? Kerana ucapkan terima kasih sebabnya menolong tu. Jadi macam ini tuan-tuan harus dalam agama kita. Bukan riba tu. Sebab kita tu hutang budi kerana pertolongan dia dulu, maka kita dah dapat untung banyak kan. Tak ada apa-apa perjanjian. Ini yang berlaku pada Nabi SAW tuan-tuan. Maknanya dia jelaskan hutang tu, walaupun tempoh masanya belum sampai, tambah pula lagi. Di sini disebut kerana Umar menakutkan Zaid. Itu dia. Jadi oleh sebab Umar ni menakutkan Zaid ni, jadi oleh sebab itu dia tambah lagi 21 sak. Tetapi dipendekkan cerita tuan-tuan dengan hidayah Allah SWT, akhirnya Zaid memeluk Islam. Hadis ini termasuk tuan-tuan. Ulama-ulama analisis hadis ini.
Dia kata rupanya Zaid bin Sal'ah ni, dia ada orang berilmu, peneliti lah kata kan. Ya. Sebab melalui bacaan dia, kajian dia, dalam kitab Taurat, bahawa Nabi akhir zaman ni lemah lembut orangnya, bertolak ansur, tak mau berkasar dan sebagainya. Jadi itulah masanya untuk dia uji. Walaupun ada lagi hutang ni, 3 hari lagi. Rupanya betul. Akhirnya, dia bersyahadat pada Nabi SAW. Kita tak kisah lah cerita tu kan. Yang kita ni, penting ni ialah bagaimana sikap Nabi. Orang terpecah perjanjian ni kan. Ada masa lagi, takkan tak sabar-sabar. Berikutnya, cerita lain pula. Tapi masih lagi tajuk atas ya. Balas kekasaran dengan senyuman. Ketika pembagian harta rampasan, dia ghanimah kan. Biasa bila perang, dapatlah harta rampasan tu. Ada yang mengatakan bahawa Nabi tidak adil. Itulah pemimpin dalam pandai. Adil macam mana pun orang kata adil juga. Mulanya dikatakan dalam buku ni, Nabi marah juga. Ya. Tapi teringat Nabi Musa AS. Dalam buku ni. Ya. Dia kata Nabi Musa pun lagi macam-macam orang kata. Tapi dapat menahan sabar. Nampak tuan-tuan ni? Itulah rupa tuan-tuan ni. Dalam Quran, Allah ceritakan mengenai dengan para anbiya tu dengan tujuan untuk beri motivasi dan semangat pada Nabi. Walaupun Quran tu memanglah pada Nabi dan pada kita. Tapi isi cerita tu sebenarnya, cerita mengenai dengan Nabi-Nabi para anbiya untuk mendidik Nabi sendiri. Ini sifat orang dulu. Ini sifat anbiya zaman dulu. Dia teringat Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa lagi teruk. Perangai Bani Israel cukup teruk. Ndak itu, ndak ini, tak puas hati itu, tak puas hati ini. Macam-macam nikmat Allah bagi. Dia tak puas hati. Selain dia persalahkan Allah, salahkan aku, kata Nabi Musa kan. Jadi Nabi pun tahu cerita Nabi Musa. Dia kata, hal macam ini, Nabi Musa pun dah alami dulu. Takkan aku tak boleh sabar. Sejuk hati dia tuan-tuan. Namun teringat Nabi Musa AS yang lebih hebat ujiannya, tetapi dapat menahan sabarnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa adalah Nabi-Nabi yang dikategorikan sebagai ulul azmi. Nabi-Nabi yang banyak menderita dan juga cukup tahan sabar. Okey. Sekarang kita tengok. Lembut sungguh kan Nabi ni. Tak kira apa pun. Ini penutup. Had batasan, sifat hilmi, sifat lemah lembut. Mudah-mudahan kita dapat cerita, kita dapat ikut ni. Dia kata, lembut sungguh Nabi ni. Kita ikutlah semua sekali. Tak tuan-tuan, tengok ni. Sebagai pendakwah, memanglah Nabi sewajibnya, wajib bukan sunat, bersifat lemah lembut tu. Kalau tidak orang lari kan. Itu kita dah tahu tu. Kalau berdakwah keras, memang cabut dah. Macam mana maksud keras tu, tu boleh dihuraikan dalam sebuah buku kalau kita nak tulis setebal ni. Bagaimana pendakwah keras. Boleh tulis buku macam ni. Tak payah saya huraikan sampai. Kalau nak berjaya sebagai pendakwah, kena ada sifat lemah lembut, al-hilm. Okay. Kita tengok di bawah tu. Ada ke syarat tuan-tuan? Ya. Namun jika dakwahnya dihalang, dia nak buat kebaikan kan? Orang tak suka, orang halang, orang kacau. Dan Nabi pun dicaci. Datanglah sikap tegas dan keras. Jadi pengarang menyimpulkan begitu. Mana Nabi lemah lembut, ada batasnya. Kalau sampai dah melampau macam ni, nak berdakwah pun tak boleh. Dihalang, dicaci dan sebagainya. Maka perlu sikap keras dan tegas. Nampak tu? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Kan dalam surah Al-Fatah macam tu. Dan isteri dia sendiri cerita. Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita sendiri. Nabi marah jika larangan Allah dilanggar. Apa saja larangan Allah kalau dilanggar memang dia marah, tak ada langsung. Tak ada lemah lembut dan sebagainya. Tadi yang dibuat di Badui itu bukan larangan Allah. Berkasar jadi kan. Ini misalnya tak hendak semayang, murtad, tak hendak bayar zakat dan macam-macam lagi kan. Kacau orang berdakwah, itu dia. Nabi marah jika larangan Allah dilanggar. Minum marak, berjudi. Itu memang pantas semua, Nabi marah semua. Ya?
Hadis riwayat Abu Hurairah menceritakan bagaimana Nabi menguruskan perasaan marahnya. Okay. Kalau ada macam ni kan, khurafat. Ini tak ada dalam buku tu, saya tambah untuk pengetahuan kita. Kalau Jaiz salam buru orang buat khurafat ni kan, 20 bomba khurafat diburu Jaiz. Jangan pula kata apa Jaiz ni kasar. Tak, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ini berlawanan dengan dia akan merosakkan akidah. Habis nanti orang Islam akan menyeleweng akidahnya, murtad jadinya, syirik jadinya bila tak diatasi benda ni. Dalam cerita ni 20 bomba khurafat diburu oleh Jaiz. Cerita lama ni. Bersabit dengan dikesan menawarkan pelbagai khidmat seperti mendelik nambuk 4 angka. Tempat kita ni kan. Menyediakan pelaris perniagaan, minyak pengasih untuk memikat wanita dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan minyak tu. Khurafat ni. Jaiz buru. Memang ikut sunnah Rasulullah. Jadi ini Nabi marah. Contoh ni kan. Barang pelik taruhan menjelang PRU 13. Dulu tu. Pemimpin politik kan main tangkal tu nampak. Tangkal kuasa dan sebagainya. Ini jenis khurafat syirik pantang pada Nabi SAW. Sebab dia ini satu tugas dia nak menghapuskan syirik. Tiba-tiba ada pula sahabat-sahabat atau umat ni waktu tu buat perangai ni. Kalau ikut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang ini cukup Nabi marah. Jadi kedua. Ini bukan di Mekah ni, ini di sini. Salah satu tengok orang pakai samping lah. Lepas hari raya lah kat ni. Lepas open house kat ni pergi sini. Jangan pula kita kata nak tukar duit tu Ustaz. Nak tukar duit apa kat Toto ni? Ini gambar tu. Dan seterusnya. Kalau kita baca surat Abah Metro, muka tengah tu penuh dengan ni. Sebab kita tengok ada pokok-pokok di kawasan kita tu. Semua riba belaka tu kan. Ini dah dikatakan perlu perang dalam Quran ni kan. Itu yang kita tengok pokok. Cerita riba belaka tu. Pinjaman, berbunga dan sebagainya. Kalau kita baca pula surat Abah Metro, orang Islam punya surat Abah Metro tu. Time kan. Tokennya orang Islam. Tapi mengapa dibenarkan jackpot dan sebagainya, podi dan sebagainya, podigit dan sebagainya masuk dalam surat Abah dia. Tuan-tuan kalau beli surat Abah Metro tu, wallahualam, pusbahat tu menyokong orang nak promosi judi. Itu pandangan saya kan. Nanti orang sama pula saya kan. Tapi betul dia. Sebab patut benda dia tak boleh dalam surat Abah orang Islam. Tapi kita tengok buka di tengah tu. Ini daripada situ lah ni. Dan benda macam ini juga, riba, judi dan sebagainya, memanglah Nabi marah sungguh bila dilakukan oleh umat dia. Sebab kerja dia di Mekah lagi, ini antara nak memperteras benda-benda ni, segala judi, segala sebagainya. Dalam Quran berlambat larangan tentang ni. Jadi maknanya larangan Al-Quran itu dilanggar, memang Nabi marah, tak ada belum lembut lagi. Tak ada belum lembut lagi. Jangan pula kita kata, ya, dengan orang Badui boleh lemah lembut. Lain, ini bukan orang Badui ni. Ini hukum Allah. Okey. Nampak tak? Ini boleh Nabi belum lembut ke ni? Walaupun Allah turunkan ayat ni secara peringkat-peringkat kan. Mula-mula dia kata, kalau kamu nak semayang, jangan minum. Ada peringkat-peringkat ni kan dalam. Sampai kepada akhirnya, inamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Terus haram. Dan sahabat-sahabat zaman dulu, sebagaimana kita tahu kan, Ustaz selalu cerita. Bukan kata nanti lah dulu, banyak lagi kita bisa stok. Tak ada. Dia ceritakan ada dalam tun drum yang bercurahkan. Tak ada pula minta tangguh, nanti lah Rasulullah, rugi dah kami, stok banyak lagi. Jadi macam ini pun dilakukan, Nabi takkan betul langsung. Sebab ada ceritanya, Nabi denda orang ni. Ada cerita, hukum hudud berlaku. Hukum hudud berlaku. Cerita orang minum arak dan sebagainya sama Rasulullah SAW. Jadi kita nak membeteras benda ni kan, dalam undang-undang syariah kita yang nak dibincangkan di parlimen. Orang tak ada, kita pelik sungguh. Allahu Akbar.
Dia tidak agak angkat botol besar saja. Heran kita salah dia. Orang bukan Islam kalau sekali dia tak ada, tak kisah dia bukan Islam. Tetapi orang Islam kita ni cari macam-macam alasan. Tak nak menyokong ni. Yang ni memang Rasulullah marah. Tak apalah, dia nanti nak minta syafaat daripada siapa nanti? Nak minta syafaat daripada siapa nanti di akhirat? Kalau minta syafaat daripada Rasulullah, ya? Rasulullah akan jawab, bukan ke benda ni, aku cukup marah. Hal-hal macam ni. Ya? Ini apa gitu? La taqrabu zina. Dalam Al-Quran ada. Jadi maknanya tuan-tuan, kesimpulannya daripada benda yang saya sebut daripada awal tadi, Nabi memang bersifat al-hilmi. Tetapi ada batasan. Larangan Allah kalau dilanggar memang dia marah. Syirik, membuatkan benda-benda yang macam ni, benda-benda yang diharamkan dalam Al-Quran tu, riba, zina, minum arak dan sebagainya, yang melibatkan hukum hudud, ya, Nabi tak mau, tak akan betul langsung. Tak ada senyum-senyum lagi. Ya. Tak ada senyum-senyum lagi. Ya. Itu dia. Ini antara ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah sendiri. Puji Nabi ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Yang saya baca dalam mukadimah tadi. Ya. Yang kita tengok satu lagi ni. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 159. Tentang lemah lembutnya Nabi dalam berdakwah. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini cerita tentang lemah lembutnya Nabi. Sebab Allah suruh ampunilah mereka, maaf mereka, runding dengan mereka, wa syawirhum fil amr. Apa kata Sayyidina Ali? Sahabat dan menantu dia. Sepupu, sahabat, menantu. Rapat tu. Dia kata Rasulullah adalah manusia yang paling lapang dadanya. Jangan pula kita kata, sepupu dia, menantu dia, takkan tak jab pak mentua dia. Dengan bukti-bukti yang kita sebut yang bawa tadi, memang tepat. Bukan niat nak jab misalnya sepupu dia, pak mentua dia, menantu dia, dan sebagainya. Tidak, itu dia. Kemudian apa kata tadi, padri tadi? Pendeta yang masuk Islam tadi kan? Dia berkata pada Umar. Umar yang nak melanyak dia kan? Baru. Ya. Dia kata alamat kenabian telah aku kenal. Namun sifat al-hilmi ini mendahului kekasaran belum kulihat. Itu rupanya. Walaupun hutang belum lagi sampai masa dia, tidak juga, dia nak tu. Namun akhirnya aku mengalami sifat ini kemudiannya. Dalam kes menagih hutang. Kata Zaid bin San'ah radhiyallahu, kerana dah masuk Islam. Dia bagi tahu pada Umar lagi. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, dia lewat kita tak apa ya, saya ringkaskan. Adakah Nabi marah? Hadir riwayat Abdullah bin Amr bin As bahawa dia ingin mencatat ucapan Nabi semasa marah ataupun suka. Dia tanya, ya, Rasulullah, bila aku nak catat apa-apa ucapan kamu ni, adakah dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan marah boleh tak? Atau macam mana? Nabi menjawab, tidak akan keluar daripada mulutku kecuali yang hak sambil memegang lidahnya. Maknanya hadis ini bermaksud, kalau aku misalnya dalam keadaan marah, aku tak akan bercakap. Sebab nanti marah yang keluar ni. Maki sana, maki sini kan. Bila Nabi tidak mengawal kemarahannya, dia mengubahkan kedudukannya agar kemarahan itu tidak melampaui batas. Ada hadis kan? Ambil air semayang, marah, duduk, lepas tu baring. Ini maksudnya ubah-ubah punya kedudukan. Macam itu Nabi uruskan kemarahan. Kita boleh tiru sunnah Rasulullah. Marah sangat pada orang rumah kita kan? Kita lapar, tiba-tiba tak ada apa kan? Tak payah maki dia. Duduk dulu. Panas lagi kan? Baring. Panas lagi, tidur terus. Sampai waktu buka puasa tadi. Nabi berdoa kepada Allah, jika dia memaki atau melaknati seorang Islam, jadikanlah hal itu sebagai solat dan zakat mereka yang akan mendekatkan kepada Allah pada hari kiamat. Kata dalam buku tu. Kata dalam buku ni. Dia minta kepada Allah, dia kata, kalau aku laknat seorang tu, jadikanlah apa yang aku buat ni sebagai solat dan zakat mereka
Dan ini akan menyebabkan mereka dekat kepada Allah pada hari kiamat. Jadi rumusan daripada 3 fakta ni. Tengoklah macam mana sifat Nabi yang lemah lembut tu. Ya. Akhir sekali tuan-tuan, sebuah hadis daripada Abu Hurairah. Apabila salah seorang daripada kamu sedang marah. Hadis Nabi ni kan? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka ketika itu ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Ini posisi rubah tadi. Kerana hal itu akan menghilangkan marahnya. Dan jika tidak, hendaklah ia berbaring. Jadi insya-Allah dengan ilmu yang disebut oleh Abu Hurairah ni, yang didapat daripada Nabi, boleh mengurangkan kemarahan kita. Ini cara. Wallahu a'lam teman-teman. Jazakumullahu khairul jazaa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak ni?